Assalamualaikum, good morning, and welcome to Room B, everyone. So now we will be talking about the significance behind the decriminalization of attempted suicide today. So once again, my name is Anis Shakina binti Abu Johan, and I will be the moderator for this session. First and foremost, I would like to welcome all of you to this forum. It is indeed a pleasure to have all of you here. So before we begin our sharing session for today, we would like to inform our audience that questions are welcome, and please feel free to ask questions in the chat box below. We will try our best to address all of the questions in the 30 minutes Q&A session towards the end of our forum. And disclaimer to everyone, the forum will be conducted in Dwi Bahasa, whereby the speakers are welcome to speak in Malay or English or in both languages. The participants also welcome to ask questions in Malay or English or in both languages as well. And that's been said, let's begin our session now. Ms. Nora Shikin and Tuan Luqman, are you ready? InsyaAllah. InsyaAllah ready. InsyaAllah ready. Kalau tak ready senyap je. Okay. Dah ready, so saya start je. And okay, soalan pertama yang saya ada untuk Cik Nora Shikin untuk hari ini. Soalan pertama. Berdasarkan research paper Cik yang bertajuk Pemansuhan Jenayah Cubaan Bunuh Diri di bawah Seksyen 309 Kanun Keseksaan, bersediakah Malaysia? Apakah dapatan dan statistik based on your research yang dapat menunjukkan sebab yang kukuh mengapa perbuatan cubaan bunuh diri ini sebagai satu kesalahan patut dihapuskan? Persilakan. Okey, terima kasih kepada Cik Moderator kita, Cik Anis ya, atas soalan pertama. Okey, apakah dapatan dan statistik penyelidikan yang kami dapati hasil penerbitan pada tahun 2020 ya? Apa yang kami dapati, kami merujuk kepada tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan tahun 2015 yang mana terdapat 29.2% rakyat Malaysia mengalami tekanan atau masalah kesihatan mental. Jadi ini menunjukkan 3 daripada 10 individu yang berusia 16 tahun ke atas mempunyai masalah kesihatan mental, yang mana wanita menunjukkan kadar yang lebih tinggi berbanding lelaki. Ini hasil kajian yang kami dapati. Kemudian seterusnya kami juga melihat kepada laporan yang disediakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan kita, iaitu Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, setelah meneliti kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan pada tahun 2017. Ada tak peningkatan? Ada. Terdapat sebanyak 10% peningkatan terhadap kes keinginan membunuh diri di kalangan siapa? Di kalangan remaja yang usia di antara 13 hingga 17 tahun. Berbanding pada tahun 2012, peratusannya hanyalah pada 7.9%. Terdapat peningkatan pada 2017. Dan juga adanya juga yang mana Tan Sri Dr. Nur Hisham melaporkan ada juga kes perancangan untuk bunuh diri sebanyak 7.3% lebih tinggi pada tahun 2017 berbanding hanya pada tahun 2012 sebanyak 6.4%. Jadi secara ringkasnya hasil dapatan kami, alright, yang mana Kementerian Kesihatan Malaysia juga mendapati prevalent kemurungan adalah 18.3%, yang mana mengikut skala 1 daripada 5 remaja mengalami gejala kemurungan atau depression, 2 daripada 5 mengalami anxiety atau keresahan, dan 1 daripada 10 mengalami stres. Yang ni kami dapat melalui maklumat daripada Fact Sheet Campaign Nasional tahun 2020. Kenapa penting hasil dapatan ini? Kerana keadaan mental seseorang itu merupakan satu elemen yang sangat penting untuk dibuktikan dalam sebarang pertuduhan, dan ia amat ditekankan dari sudut undang-undang. Tapi kalau kita tengok pendekatan Seksyen 309 seolah-olah mengabaikan pendekatan psikologi dan statistik hasil dapatan ini dan menganggap
bahawa hukuman penjara dan denda adalah yang terbaik sebagai jawapan untuk mencegah kes bunuh diri. Dan kita juga lihat statistik yang dikeluarkan oleh WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mana pada tahun 2019 hampir 800,000 orang terbunuh yang mana berpunca daripada kes bunuh diri. Yang merujuk kepada yang mana kajian ya pada 2016, masalah bunuh diri ini merupakan satu faktor kedua terbesar di dunia yang menjurus kepada kematian bagi mereka yang berumur sekitar 15 hingga 29 tahun. Alright. Yang ini juga turut disokong setelah kami buat penyelidikan dan penyelidik Johari pada tahun 2017 juga berkongsi antara faktor-faktor yang menyumbang kepada cubaan membunuh diri. Puncanya adalah pertama masalah teman atau keluarga, menghadapi kesihatan mental, mengalami krisis keuangan ataupun kebimbangan untuk menghadapi hukuman sekiranya melakukan kesalahan, serta penyakit fizikal yang kronik dan kurangnya sokongan daripada rakan-rakan serta keluarga terdekat. Okey. Oleh yang demikian, secara rumusannya, sebelum kita menghukum orang yang gagal dalam cubaan membunuh diri sebagai penjenayah, kita hendaklah menyelidiki punca kenapa perbuatan cubaan jelas menunjukkan bahawa undang-undang yang sedia ada yang menghukum orang yang membuat cubaan membunuh diri ini tidak mencukupi dalam membatras perbuatan tersebut apabila kita melihat terdapat peningkatan bilangan jumlah itu pada tahun 2017 dan 2019. Itu saja, Cik Moderator. Okay, terima kasih Cik Nur Rashikin atas pencerahan tersebut. Jujurnya, saya sangat terkejut dengan informasi sebentar tadi sebab 3 daripada 10 individu itu sebenarnya sangat ramai. Ya, Sangat, betul. sangat ramai dan macam antara circle kita pun boleh jadi ada orang yang ada berfikiran nak buat macam tu. Sebab itu pentingnya adanya pertubuhan seperti ALSA dan Place Body Club. Sebab apa? Apabila kita melihat statistik tersebut, range umur yang ada tendency to attempt to commit suicide adalah di antara umur 15 hingga 29 tahun. Ya, betul. Saya tapi benda itu informasi tersebut memang sangat shocking lah bagi saya sejujurnya. Now, sekarang saya dengan bersah hati ingin menjemput panel kedua kita pada hari ini, iaitu Timbalan Pendakwa Raya Tuan Lokman Kasim untuk menjawab soalan kedua saya. Jadi Tuan Lokman, berdasarkan pengalaman Tuan sendiri as a DPP, adakah Tuan berpendapat bahawa hukuman percubaan bunuh diri ini sebenarnya dapat mengurangkan kadar cubaan bunuh diri yang ada di Malaysia? Silakan Tuan Lokman. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Okay, terima kasih kerana mengundang saya hadir ke sesi forum ni. Undangan ni sebenarnya datang daripada Puan Nur Ashikin yang mengundang saya. Kita orang dulu classmate kalau tersilap saya. Okey, so, untuk tidak bercakap panjang, okey, seperti soalan daripada Puan Moderator tadi, kalau kita lihat dari aspek sejarah undang-undang bunuh diri di Malaysia ni, undang-undang ni telah wujud begitu lama ya, itu sejak tahun 1950-an lagi ataupun mungkin lebih awal lah. Dan saya percaya pada ketika masa undang-undang ni diwujudkan, kesedaran masyarakat kita tentang kesihatan mental ni mungkin kurang ataupun mungkin langsung tak ada. So jadi undang-undang tu terus wujudlah sehingga sekarang, dan saya percaya baru pada tahun ini ataupun tahun lepas barulah timbul isu sama ada kita perlu jenayahkan ataupun decriminalize Section 309 Kanun Keseksaan ni.
Okay, kalau bercerita dari segi pengalaman saya lah sebagai Timbalan Pendakwaan Raya ataupun DPP, saya dapati bahawa untuk apabila kita menerima kertas-kertas siasatan berkaitan kita boleh kategorikan dia sebagai suspek lah, senang cerita suspek yang didapati cuba membunuh diri, kita agak perlahan ataupun agak slow dalam menuduh mereka ini di mahkamah bagi kesalahan membunuh diri. Berdasarkan pengetahuan saya lah, mungkin Puan Nur Ashikin mempunyai data yang lebih banyak mengenai perkara ini. Saya dapati bahawa untuk kesalahan Seksyen 309 ni kita jarang untuk membawa kes-kes sebegini ke mahkamah. Kalau tidak silap saya rasa kali terakhir seorang suspek ataupun individu dibawa ke mahkamah untuk dituduh bagi kesalahan di bawah Seksyen 309 ni mungkin sekitar setahun ataupun 2 tahun lepas, kalau tidak silap saya. Jadi selaras dengan perkembangan zaman, kalau kita lihat masyarakat kita makin lama makin sedarlah tentang kesihatan, perlunya kesihatan mental dan perlunya menyah-jenayahkan kesalahan cubaan membunuh diri ini. Jadi kalau soalan sama ada menyah-jenayahkan percubaan bunuh diri ini dapat mengurangkan kadar cubaan bunuh diri di Malaysia, soalan tu agak susah juga saya nak jawab sebenarnya. Tapi kalau kita nak pastikan apabila selepas kita menyah-jenayahkan cubaan bunuh diri ini, kita perlu ada usaha yang berterusan lah. Maknanya bila kita dah menyah-jenayahkan cubaan bunuh diri itu, kerajaan perlu ada kalau bahasa biasa orang cakap political will lah, untuk terus memastikan bahawa benda ni dipandang serius ataupun diambil tindakan yang berterusan, iaitu memberi mungkin support kepada mereka yang mungkin mengalami masalah mental. Dan kita perlu juga melihat bahawa kesihatan mental ataupun kesalahan yang melibatkan kesihatan mental ni perlu juga dilihat dari aspek medico-legal jugalah. Maknanya ia melibatkan aspek kesihatan dan bukannya hanya berdasarkan kesalahan di bawah kanun jenayah saja. Jadi untuk soalan tersebut, secara kesimpulannya saya memang tak boleh nak jawab sama ada ia akan dapat mengurangkan atau tidak kadar cubaan bunuh diri, tapi saya percaya jika ada usaha berterusan daripada pihak-pihak yang terlibat ataupun terlibat, maka saya percaya ia memang akan dapat mengurangkan kadar cubaan bunuh diri di Malaysia, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih Tuan Lokman atas perkongsian tersebut. Saya setuju dengan apa yang Tuan Lokman cakap tadi. Perkara ni perlu dipandang serius sebab yalah, benda ini berkaitan kesihatan mental individu itu sendiri, individu di sekeliling kita sendiri. Jadi itu adalah satu perkara yang macam susah untuk kita nilai dari mata kasar kita kan. Jadi kita akan beralih ke soalan yang ketiga untuk Cik Nur Ashikin. Jadi Cik, pendapat Cik tentang menyah-jenayahkan percubaan bunuh diri ni macam mana pula? Silakan. Terima kasih Anis sebagai moderator. Tertarik dengan perkongsian Tuan Lokman Kasim tu sebab kita pun tak tahu keberkesanan adakah membantu mengurangkan jumlah kadar cubaan bunuh diri. Tapi untuk kita tahu atau tidak, satu kajian perlu dilaksanakan. Tapi sebelum kajian itu perlu dilaksanakan, maka perlulah kita meminda undang-undang yang terkini Seksyen 309 iaitu pemansuhan Seksyen 309 tersebut. Kerana apabila pindaan kepada undang-undang itu sebagai langkah pertama, kita akan tengok bahawa persepsi dan juga kita dapat mengubah nilai budaya masyarakat terhadap pemahaman perbuatan membunuh diri itu. Bukan setakat suka-suka nak bunuh diri, tapi kemungkinan pelaku tersebut mengambil
cara mengambil kata putus untuk membunuh diri kerana bebanan emosi yang ditanggung beliau. Okey. Jadi perlunya kita meminda ataupun menyah jenayahkan percubaan bunuh diri ini kerana saya lihat pentingnya kerana negara-negara lain seperti India misalnya telah pun menggubal seksyen tersebut. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, proses ini seperti yang Tuan Lokman kata, perlulah proses berterusan daripada pihak kerajaan, dan saya bersetuju kerana keseluruhan proses menggubal undang-undang dan juga mendedahkan to spread the awareness about kesihatan mental ini tidak boleh berlaku dalam sekelip mata sahaja, kerana masyarakat Malaysia sebenarnya perlu dididik dengan pemahaman bahawa perbuatan membunuh diri ini bukanlah satu jenayah di bawah seksyen 309 tersebut. Jadi ingin saya bawa situasi di mana bagaimana negara India boleh menggubal dan memasukkan seksyen 309 itu. Pada tahun 1981, ya, di mana Mahkamah Tinggi Delhi mengutuk Seksyen 309. Kerana apa? Seksyen 309 ini adalah implikasi sistem undang-undang yang dikenalkan zaman British dahulu, zaman penjajahan British, ya, melalui kanun keseksaan India ataupun Indian Penal Code. So Indian Penal Code mereka menggunakan pakai Seksyen 309 dan kita juga menggunakan pakai seksyen yang sama. So pada tahun 1981, apa yang berlaku? Mahkamah Tinggi Delhi mengutuk Seksyen 309 ini yang dianggap sebagai seksyen ini tidak layak untuk masyarakat. Dan seterusnya pada tahun 1994, Mahkamah Tinggi India sekali lagi menggelarkan Seksyen 309 itu sebagai seksyen yang tidak rasional dan dianggap kejam sekiranya menghukum pelaku yang melakukan cubaan bunuh diri itu disebabkan penyakit mental. Okey. Jadi melalui rang undang-undang kesihatan mental pada tahun 2016 yang dibentangkan pada 2017 dan telah lulus, Menteri Kesihatan di India mengatakan bahawa cubaan membunuh diri itu hendaklah dinyah jenayahkan atau dikriminaliskan kerana perbuatan tersebut dilihat bukanlah sebagai satu jenayah tetapi sebaliknya ia adalah sebuah penyakit yang dilakukan semasa pesakit tersebut mengalami tekanan perasaan yang kronik. Okey, jadi akta tersebut digubal bertujuan untuk menyah jenayahkan percubaan bunuh diri dan motif utama akta itu digubal adalah untuk memastikan mangsa diberi peluang untuk pemulihan. Bukannya dikenakan hukuman seperti penjara maupun denda. Okey, apakah kesan dan impak apabila undang-undang itu telah pun diluluskan? Alright, apakah yang terjadi setelah kerajaan India menggubal akta tersebut? Mendapat pujian daripada barisan doktor di India. Kerana ini membuktikan bahawa masyarakat di India sudah mula cakna dan mengambil tahu serta prihatin akan kesihatan psikologi mereka. Alright. Jadi dekat sini saya tertarik dengan petikan daripada penyelidik Ravindran Kuti, alright, yang mana beliau di mana beliau menyatakan sekiranya undang-undang sedia ada yang bersifat sebagai pencegahan ataupun deterrence, tetapi fenomena bunuh diri ini masih berterusan dan masih berlaku, ini jelas menunjukkan undang-undang tersebut dilihat tidak berjaya. Jadi untuk mengetahui sama ada undang-undang Seksyen 309 itu memadai atau cukup, hendaklah kita melihat daripada beberapa segi aspek lah. Alright. Jadi macam yang perkongsian daripada Tuan Lokman, kita telah melihat bahawa India telah pun menggubal akta tersebut. Dan kita ada negara jiran seperti negara Singapura, ya. Singapura juga tidak ketinggalan dalam mengambil langkah yang pragmatik, yang mana pada 1 Januari 2020, arahan untuk menggugurkan jenayah cubaan membunuh diri daripada kanun keseksaan Singapura telah pun dikuatkuasakan. Dua negara kita tengok yang mana
Seksyen 309 itu telah pun dimansuhkan. Dan bagaimana pula situasi Malaysia? Kalau terkini, sekiranya kalian mengikuti peredaran info-info semasa, berita yang dikeluarkan di media massa setakat September 2022 yang mana Kementerian Kesihatan KKM Malaysia dalam proses menyediakan draft Memorandum Jemaah Menteri MJM berhubung dengan permohonan pemansuhan Seksyen 309 Kanun Keseksaan untuk tidak menjenayahkan kesalahan cubaan bunuh diri after mendapat saranan daripada pihak Jabatan Hukum Negara. Itu saja yang saya dapat kupas untuk soalan nombor 2 ini. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Nur Rashikin atas perkongsian tadi. Saya nak tekankanlah balik apa yang Cik Nur Rashikin cakap tadi. Percubaan bunuh diri ni memang bukan satu jenayah. Memang tak patutlah kita as masyarakat, as a community anggap individu yang nak buat ni, individu yang ada niat nak membunuh diri ni buat satu jenayah. Bukan, dia cuma penyakit sebab tekanan perasaan mereka saja kan. Gangguan pemikiran. Kalau ikutkan saya mengikuti bagaimana rang undang-undang di India, salah satunya rang undang-undang tersebut mendefinisikan penyakit mental itu sebagai gangguan pemikiran, suasana hati, persepsi yang mana melibatkan juga penyalahgunaan alkohol dan juga dadah. Itu juga faktor utama jugalah yang melibatkan penggubalan seksyen tersebut. Faham. Jadi terima kasih lagi sekali Cik Nur Rashikin. Kita move on untuk soalan yang keempat. Kepada Tuan Lokman Kasim semula. Soalan keempat saya, selain daripada jenayahkan percubaan bunuh diri, apa lagi yang pihak kerajaan boleh tolong individu yang mempunyai niat untuk melakukan percubaan bunuh diri ni untuk membantu mereka keluar daripada pemikiran mereka untuk melakukan percubaan bunuh diri itu sendiri. Tuan, sila. Terima kasih. Pada pendapat saya ada bermacam cara yang boleh dibuat oleh kerajaan. Sebagai contoh, pertama adalah dengan merangka satu strategi yang menyeluruh, di mana di dalam merangka strategi ini haruslah melibatkan semua pihak, maknanya bukan hanya kerajaan saja. Ia harus melibatkan semua pihak ataupun stakeholder lah dalam sama ada daripada agensi kerajaan sendiri, contohnya macam kita tahu Kementerian Kesihatan, Kementerian Pembangunan Keluarga dan etc. Dan juga agensi ataupun organisasi bukan kerajaan seperti NGO ataupun badan-badan amal yang berkaitan. Seterusnya, apabila kita ada kes-kes yang melibatkan cubaan membunuh diri ini, seperti yang saya katakan sebelum ini, kita perlu memastikan bahawa individu tersebut perlulah diberikan perhatian yang sewajarnya dan juga perhatian yang berterusan. Maknanya apabila individu tersebut didapati ada tendensi ataupun keinginan untuk membunuh diri, kita perlukan satu mekanisme ataupun satu cara yang matan, yang memastikan orang ini sentiasa diberi sokongan ataupun pemantauan yang sewajarnya. Maksud saya, mungkin kita boleh pastikan ada mekanisme yang memastikan bahawa orang ini sentiasa ada pemantauan ataupun follow up yang berterusan, contohnya daripada doktor, kaunselor dan sebagainya lah. Kita juga perlu pastikan bahawa ada sokongan sosial, sama ada daripada peringkat kerajaan ataupun daripada peringkat komuniti sendirilah, untuk orang ini dapat dipastikan mungkin untuk diterima ataupun boleh kembali semula bergaul macam biasa dalam masyarakat kita. Kita perlu pastikan bahawa
orang ini tidak disconnected bahasa Melayu apa, mungkin terputuslah daripada lingkungan masyarakat kita. Seterusnya, saya rasa mungkin juga semua orang tahu bahawa kerajaan boleh lagi memperhebatkan usaha dalam mendidik masyarakat seperti mana yang dinyatakan oleh Puan Nur Ashikin tadi mengenai pentingnya penjagaan kesihatan mental. Dan jika kita boleh sediakan satu medium ataupun satu cara untuk mereka mendapatkan pertolongan ataupun khidmat nasihat. Dan saya percaya tadi kalau tak silap saya ada dimaklumkan bahawa Menteri Kesihatan iaitu Khairy Jamaluddin telah mewujudkan satu talian untuk mereka yang menghadapi masalah kesihatan mental ni untuk terus berhubung dan mendapatkan khidmat nasihat ataupun pertolongan. Dan saya percaya kewujudan pusat-pusat ataupun talian khidmat nasihat ni adalah penting sebagai satu mode of communication untuk mereka yang menghadapi masalah kesihatan mental ni untuk mendapatkan nasihat, informasi ataupun pertolongan. Itu saja pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Luqman. Saya ingin minta maaf kerana moderator kita menghadapi masalah internet buat masa sekarang, maka saya akan menggantikan Miss Anis buat sebentar. Baik, terima kasih Tuan Luqman untuk perkongsian yang sebentar tadi mengenai apa yang kerajaan kita boleh lakukan untuk membantu dalam isu menyah jenayahkan ataupun percubaan untuk mengurangkan percubaan membunuh diri dalam masyarakat Malaysia. Baik. Jadi di kalangan masyarakat kita, kes bunuh diri sering dipandang sebagai hal yang sensitif untuk dibincangkan. Tambahan pula, ia tidak dinafikan bahawa ada segelintir daripada kita, masyarakat Malaysia, yang mempunyai pandangan yang agak serong terhadap individu yang terjebak ataupun individu yang mengikut undang-undang melakukan jenayah cubaan bunuh diri. Dan individu ini, individu semikian sering dikaitkan dengan ataupun sering dipandang dengan label negatif seperti contohnya seperti yang kita selalu tengok apabila seseorang individu itu melakukan ataupun cuba untuk membunuh diri, kita boleh tengok netizen akan komen dalam social media bahawa tersebut mempunyai iman yang lemah, individu tersebut tidak moral ataupun individu tersebut mementingkan diri kerana cuba untuk meninggalkan dunia ini dan meninggalkan orang-orang lain di sekeliling dia. Jadinya Cik Nur Ashikin berkaitan dengan kepentingan menyah jenayahkan percubaan bunuh diri. Apabila percubaan dinyatakan, adakah ia akan memberi apa-apa kesedaran kepada masyarakat? Dan jika ya, menurut pandangan Cik Nur Ashikin bagaimana? Okey, nampak mudah soalannya kan? Ada tak memberi kesedaran kepada masyarakat? Ada, sebab sekarang ni isu ini dianggap sebagai runcing juga. Dan sekiranya kalian pernah ingat ya, ada satu kes di mana kesihatan mental, melibatkan kesihatan mental yang mana pelaku itu membuat poll dekat Instagram. Dia berniat untuk mencabut nyawanya dan meminta para netizen mengundi sama ada L untuk hidup atau D untuk mati. Dan akhirnya terdapat 69% netizen mengundi untuk beliau. Akhirnya beliau mengambil langkah mati, bunuh diri dengan terjun daripada bangunan. Jadi peranan benda ini kita perlu ditekankan lagi. Dan sekiranya macam seperti Tuan Luqman kongsikan peranan kerajaan dalam memberi penekanan serta menyebarkan kesedaran pentingnya
pentingnya kesihatan mental itu, dan sedikit sebanyak ia dapat memberi kesan kepada masyarakat ya, terutama sekali isu kita nak capna kesihatan mental dalam masyarakat ya. Kita nampak wujudnya pakar-pakar psikiatri dan juga kaunselor terutamanya aktif di media sosial seperti Prof Mas Positif ya, yang aktif di media sosial TikTok misalnya, berkongsi tips-tips untuk menghadapi sekiranya ada sindrom-sindrom kesihatan mental tersebut. Alright, dan ada juga pendapat daripada penyelidik iaitu Cik Behir pada tahun 2015 yang mana beliau juga berpendapat bahawa decriminalizing ini akan membuatkan orang ataupun si pelaku lebih bersikap terbuka dan membincangkan masalahnya dengan orang lain yang akhirnya akan mendapat bantuan profesional. Jadi sekiranya adanya kesedaran bahawa pentingnya penggubalan pemansuhan Seksyen 309 ini disebabkan salah satu faktornya isu cakna, kita nak cakna kesihatan mental, ya. Alright. Dan kalau kita tengok sendirilah approach daripada negara United Kingdom sendiri, yang mana di United Kingdom sendiri mereka telah meninggalkan undang-undang jenayah Seksyen 309 ini yang dianggap sebagai kuno dan menjadikan hukuman cubaan membunuh diri itu instead of hukuman mereka jadikan kepada sebagai proses pemulihan ya. Right, dan juga hasil kajian penulisan kami juga kami mendapati di Malaysia iaitu kadar percubaan membunuh di Malaysia dipengaruhi oleh budaya serta agama di mana orang Islam sendiri akan lebih berusaha untuk tidak melakukan cubaan membunuh diri kerana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdosa di sisi agama berbanding dengan kaum yang lain yang mengambil keputusan untuk membunuh diri akibat gagal menyelesaikan masalah. Jadi hasil daripada kajian yang dilakukan oleh penyelidik pada tahun 2014 ini ya, mendapati pesakit psikiatrik lebih berisiko tinggi untuk merasa tidak berguna, mengalami kemurungan dan ada tendensi untuk menunjukkan tingkah laku untuk cubaan membunuh diri. Maka secara rumusannya, apabila cubaan membunuh diri itu dikategorikan sebagai Okay. Mishikin still stuck. Okay. Tuan Lokman, ada tak? Tuan Lokman. Ada. Saya ada. Okay. Sementara kita menunggu Cik Norashikin kembali menyertai kita di ruangan Zoom ini, maka saya nak tanya gila pendapat Tuan Lokman juga. Adakah Tuan bersetuju dengan apa yang dikongsikan dengan Cik Norashikin sebentar tadi mengenai kesedaran masyarakat Malaysia apabila dan sekiranya jenayah percubaan membunuh diri ini berjaya dinyah jenayahkan pada masa hadapan? Maka saya serah kepada Tuan untuk memberi penjelasan ataupun pendapat Tuan mengenai hal tersebut. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Okay, pertamanya kalau secara peribadinya saya sendiri pun tidak pernahlah membuat kajian mengenai perkara ini. Namun melalui perhatian saya lah, terutamanya di media-media sosial, isu kesihatan mental ini masih lagi satu perkara yang tabu lah ataupun perkara yang agak asing dalam masyarakat kita di Malaysia ni. Malah saya percaya juga tuan-tuan pernah lihat kalau di media-media sosial macam di Twitter ke Facebook ke dan sebagainya, masih ada orang ataupun masyarakat kita sendiri yang mempersendakan
individu yang mengalami kesihatan mental ataupun cuba membunuh diri. Malah ada juga yang sampai menjadikan perkara ini sebagai bahan jenaka lah ataupun bahan lawak. Jadi seperti yang Puan Nur Ashikin kata tadi sebelum dia terputus tadi, masyarakat kita sebenarnya dalam isu ini masih dipengaruhi oleh faktor budaya dan agama. Kalau kita lihat masyarakat kita di Malaysia ni, kita boleh katakan bahawa masyarakat kita ni a very religious society atau masyarakat yang masih berpegang kepada agama lah kalau compare dengan mungkin di US, di England dan negara-negara lain. Okay, dalam konteks ini juga kita mungkin boleh lihat undang-undang jenayah di Malaysia ini mungkin dari segi aspek sejarahnya dari konteks yang lebih besar. Undang-undang jenayah di Malaysia ni adalah di bawah kanun kesesaan ya, mostly di bawah kanun kesesaan ataupun penal code. Jadi, jika dilihat daripada sejarah kanun kesesaan di Malaysia ni, seperti yang Puan Nur Ashikin sebut tadi, kanun kesesaan di Malaysia ni ataupun penal code kita ambil ataupun kita salin daripada kanun kesesaan di India. Ataupun dalam bahasa undang-undangnya kanun kesesaan kita adalah in pari materia dengan kanun kesesaan India. Jika kita lihat lebih jauh lagi, kanun kesesaan di India pula disalin ataupun diambil daripada undang-undang jenayah ataupun penal law daripada England ataupun British, termain lebih daripada England lah, yang telah wujud beratus tahun, mungkin daripada kurun ke-9 lagi. Jika kita lihat kepada undang-undang jenayah ataupun penal law di England yang telah wujud beratus tahun tu, undang-undang jenayah tersebut secara dasarnya banyak ataupun mungkin boleh dikatakan seluruhnya dipengaruhi oleh gereja ataupun church. Dan seperti yang kita tahu, bila kesalahan membunuh diri ini dalam aspek agama, mana-mana agama pun adalah satu kesalahan yang membawa dosa ataupun sin lah, berdosa. Jadi saya percaya atas faktor itu cubaan bunuh diri ataupun kesalahan bunuh diri dijadikan satu kesalahan di bawah penal law di England, di mana ia terus wujud dan telah dicedok oleh India, kemudian dicedok pula oleh Malaysia, dan ia terus wujud sehingga sekarang, walaupun negara-negara tersebut telah lama ataupun telah berusaha untuk memenyah jenayahkan kesalahan cubaan membunuh diri. Jadi bagaimana kita nak sort out mengenai perkara ini? Jadi seperti yang Puan Nur Ashikin kata tadi, persoalannya macam mana kita nak pastikan masyarakat kita faham bahawa kesalahan membunuh diri ini tidak dilihat daripada aspek agama ataupun aspek dosa dan pahala saja, tapi juga daripada aspek kesihatan mental. Dan saya rasa panel dalam forum ini pun dah cakap berulang kali bahawa untuk memastikan perkara ini kita perlu mendidik masyarakat kita bahawa kesalahan cubaan bunuh diri ini bukannya satu kesalahan jenayah. Dan kita juga perlu pastikan bahawa masyarakat kita melihat kesalahan ataupun cubaan membunuh diri lebih daripada aspek agama ataupun religion. Maknanya masyarakat kita perlu memahami bahawa ia lebih daripada itu, atau lebih daripada isu dosa dan pahala. Ia adalah isu kesihatan mental. Dan dalam hal ini kita perlu memastikan bahawa masyarakat faham mengenai perkara ini, dan masyarakat perlulah
bersedia untuk memberikan pertolongan ataupun support kepada individu-individu yang terlibat dalam cubaan membunuh diri tersebut, dan seperti yang dimaklumkan bahawa usaha yang berterusan perlulah digerakkan ataupun diberikan bagi mendidik masyarakat tentang perkara ini. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Tuan Lokman atas perkongsian sebentar tadi. Sebelum tu, maafkan saya kerana masalah teknikal tadi. Cik Nur Rashikin okey ke nak sambung apa yang Cik tinggal tadi? Okey, saya rasa saya juga bersetuju, minta maaf juga. Saya juga nak memohon kemaafan disebabkan gangguan teknikal sebentar tadi. Saya telah pun terkeluar tanpa saya sangka. Hujan lebat di sini. Saya mohon agar saya tidak dapat, inilah saya tak dapat buka kamera ya. Tak apa tak? Tak apa. Okey, saya setuju dengan perkongsian oleh Tuan Lokman yang mana betul pendedahan kepada masyarakat itu penting, dan kita dapat lihat yang masyarakat Malaysia sekarang telah pun sedikit demi sedikit cakna pentingnya kesihatan mental, dan perbuatan cubaan membunuh diri itu bukan lagi satu jenayah, tetapi lebih kepada pelaku tersebut perlu diberi bantuan. Alright, dari segi rawatan klinikal misalnya. Dan seperti yang tadi yang saya maksudkan, adakah apabila percubaan bunuh diri telah jenayahkan, adakah ia akan memberi apa-apa kesedaran kepada masyarakat? Jawapannya ya. Saya juga menyokong ulasan yang diberikan oleh Tuan Lokman. Dia ada memberi kesedaran kepada masyarakat. Kerana seperti yang telah saya katakan, masyarakat Malaysia sekarang lebih cakna isu kesihatan mental dalam masyarakat, yang mana wujudnya kaunselor-kaunselor yang aktif di media sosial, terutamanya Profesor Mas Positif di TikTok ya, berkongsi tips-tips untuk menghadapi sekiranya menghadapi gangguan depression ataupun anxiety misalnya. Okey, cuma saya sebagai rumusan, apa yang saya cuba nyatakan adalah sekiranya masih lagi cubaan membunuh diri ini dikategorikan sebagai jenayah, ianya tidak membantu. Tidak membantu sama sekali untuk mengurangkan mereka-mereka yang memerlukan bantuan serta bimbingan yang diperlukan oleh kaunseling maupun doktor-doktor. Itu saja ulasan saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Nur Rashikin, dan terima kasih juga Tuan Lokman atas perkongsian sebentar tadi. Ya, saya percaya masyarakat sekarang lebih cakna lah berbanding dulu. Kalau kita nak bandingkan bila kita bercakap pasal masalah attempted suicide ni, dan tapi bagi saya macam masyarakat perlu lebih spread awareness among us, among all of the communities, untuk macam semua orang boleh membantu each other untuk support individu yang memerlukan pertolongan, memerlukan pertolongan yang mereka yang mempunyai niat untuk melakukan cubaan bunuh diri ini. Tepat, betul. Jadi okay, kita back to Cik Nur Rashikin semula. Okay. Okay, sebelum ni pada tahun 2020, Cik dah siapkan research paper yang tajuk pemansuhan tu. Ya, pemansuhan tu. Jadi research paper tu dah membantu ramai pihak, ramai individu untuk lebih faham, lebih mendalami isu berkaitan attempted suicide ni. Jadi walaupun macam tu, saya percaya masih ada sesetengah individu, sesetengah community yang masih lagi kurang jelas dengan kesan baik apabila percubaan bunuh diri ni telah dinyah-jenayahkan. Jadi from your experience, daripada temu bual yang Cik dah jalankan dekat interviewee semua, boleh ke kalau macam Cik kongsi sikit
pandangan interviewee perihal masalah attempted suicide ni. Okay, alright. Semasa kajian dilakukan, kami mendapat kesempatan berbual bersama Dr. Ashraf Rahim, iaitu beliau adalah ahli psikologi klinikal di Hospital University Science Malaysia, HUSM, alright, yang mana hasil perkongsian beliau berkongsi dan menjelaskan bahawa punca-punca kepada masalah bunuh diri itu adalah pelbagai, bergantung kepada individu. Namun, punca-punca tersebut boleh dikategorikan kepada dua jenis, iaitu persekitaran, punca pertama, dan kedua, biologi, punca kedua. Lazimnya, masalah bunuh diri ini bermula daripada masalah sakit mental yang dihidapi oleh individu. Individu yang selalunya didiagnosis menghidapi penyakit mental ini adalah pesakit yang sememangnya memerlukan rawatan oleh pakar, bergantung kepada kes tersebutlah. Di mana Dr. Ashraf Rahim, beliau berpendapat bahawa pesakit-pesakit ini mengambil keputusan untuk menamatkan riwayat mereka berikutan kesakitan emosi yang telah lama mereka pikul, seolah-olah tiada penyelesaiannya. Alright? Dan seterusnya, beliau berpendapat kemurungan juga adalah punca utama kepada masalah seumpama ini. Alright? Yang disebabkan, selalunya kemurungan ini disebabkan oleh trauma akan peristiwa-peristiwa lampau yang mana dapat memberi tekanan kepada pesakit. Selalunya trauma-trauma itu hasil daripada trauma, pernah mengalami masalah keuangan, pernah mengalami gejala buli dan juga isu kekeluargaan. Dan fakta penting perkongsian Dr. Ashraf Rahim yang mana beliau nyatakan di antara dua golongan, antara wanita dan lelaki, golongan wanita mencatatkan angka yang lebih tinggi berbanding lelaki bagi kes cubaan membunuh diri. Namun, itu golongan wanita baru je niat, alright, mencatatkan angka lebih tinggi. Manakala golongan lelaki pula merekodkan jumlah yang lebih tinggi berbanding wanita bagi kes kematian secara membunuh diri. Alright. Jadi dekat sini jelas sekali keinginan membunuh diri ini boleh dihidapi oleh mana-mana golongan, tidak mengira jantina seseorang. Right? Keberanian untuk membunuh diri itulah yang membuatkan bilangan kes lelaki jauh lebih tinggi berbanding wanita. Kerana kebanyakan wanita ni hanya berniat semata-mata tanpa melibatkan upaya untuk menamatkan riwayat hidup. Alright. Selalunya untuk isu pesakit-pesakit yang memerlukan rawatan yang mengalami penyakit mental ini, selalunya setiap pesakit ini akan diberikan rawatan oleh pakar sama ada secara preskripsi ubat-ubatan, alright, ataupun rawatan berbentuk psikoterapi, iaitu rawatan berbentuk sokongan dan kaunseling yang dijalankan di hospital. Sekian saja, Cik Moderator, perkongsian daripada hasil temu bual dengan Dr. Ashraf Rahim. Terima kasih. Terima kasih Cik Nur Rashikin. Perkongsian Cik Nur Rashikin sebentar tadi honestly sangat satu informasi yang sangat shocking sebab dua-dua gender mempunyai macam wanita mempunyai niat yang untuk melakukan percubaan bunuh diri ni diorang lebih tinggi berbanding lelaki. And then lelaki pula melakukan lelaki lebih berani. Lelaki lebih berani untuk melakukan perbuatan bunuh diri itu berbanding wanita. Sebab wanita hanya ada niat je, nawai itu saja. Tetapi lelaki itu, mereka bila dah ambil keputusan nak mencabut nyawa, teruskan saja tanpa toleh ke belakang. Tetapi kalau ikutkan perkongsian Dr. Ashraf Rahim tu, perempuan lebih kepada niat dahulu. Cuma ada niat, tidak semestinya melakukan perbuatan tersebut. Ya, benda tu sangat shocking lah sebab macam jantina tak
tak memberikan Yes. apa-apa kesan lah bila berkaitan dengan isu attempted suicide ni. Ya, betul. Jadi kita beralih kepada next question untuk Tuan Lokman. Jadi Tuan Lokman, adakah Tuan rasa yang masyarakat dekat Malaysia ni kebanyakan kita ada pandangan yang sama? Pandangan yang berkaitan dengan menyahjenayahkan percubaan bunuh diri. Silakan Tuan. Okey, terima kasih. Saya percaya kalau kita lihat dalam masyarakat kita pada hari ini, khususnya di Malaysia lah. Di Malaysia saya percaya masyarakat kita masih belum lagi tercerah sepenuhnya mengenai kesihatan mental, dan nak cakap sama ada masyarakat kita ada mempunyai pandangan yang sama tu susahlah, sebab kita semua pun ada pandangan yang berbeza mengenai perkara ini. Namun pada masa yang sama saya percaya melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh kesemua pihak lah, sama ada kerajaan dan juga pihak-pihak NGO ataupun badan bukan kerajaan yang lain, saya percaya masyarakat kita pada hari ini sedikit demi sedikit walaupun tak banyak menuju ke arah masyarakat yang memahami bahawa cubaan bunuh diri ini adalah lebih daripada sekadar isu kesalahan jenayah ataupun kesalahan orang kata apa dari aspek agama lah, maknanya bukan sekadar daripada kesalahan jenayah ataupun kesalahan yang membawa dosa, tetapi adalah isu kesihatan mental yang perlukan sokongan bukan sahaja daripada kerajaan tetapi daripada masyarakat kita keseluruhannya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Tuan Lokman atas pandangan Tuan sebentar tadi. Saya setuju dengan Tuan bila Tuan kata kita tak patutlah kaitkan masalah percubaan bunuh diri ni dengan masalah agama, pahala dan dosa kita semua, sebab attempted suicide ni bagi saya dia just wholly berkaitan dengan masalah kesihatan individu tu sahaja. Jadi kita dah sampai untuk soalan last yang saya ada, dan soalan last saya ni saya nak tujukan kepada kedua-dua panelis kita pada hari ni, iaitu Cik Nur Rashikin dan juga Tuan Lokman. Jadi kita dapat lihatlah dekat luar sana, kadang-kadang kita juga dengar yang individu yang mempunyai niat untuk melakukan percubaan bunuh diri ni takut nak luahkan perasaan mereka, takut nak bercerita mengenai apa yang beban mereka tu semua, sebab diorang semua rasa yang perspektif dan pandangan masyarakat terhadap diorang apabila diorang bercerita berkaitan niat diorang tu semua akan dapat respons yang negatif. Jadi pada pandangan para panelis kita, macam mana kita as a community, as masyarakat, as orang yang berada dalam circle mereka, kita nak tolong diorang yang individu yang terjejas dengan kesihatan mental dan perasaan ingin membunuh diri ni. Mungkin Tuan Lokman boleh start dulu. Okay, mengenai persoalan tadi, bagi saya untuk menjawab soalan ni, kita perlulah pastikan bahawa masyarakat kita ni secara keseluruhannya tidak menjadikan bahawa isu kesihatan mental ini sebagai isu yang tabu ataupun isu yang tidak boleh dibincangkan. Ia juga bukanlah satu perkara yang kita boleh jadikan sebagai bahan jenaka ataupun bahan melawak lah sama ada di media sosial dan sebagainya. Dan saya percaya juga apabila seseorang itu apabila seseorang itu menghadapi masalah kesihatan mental ataupun cuba membunuh diri, maka sokongan daripada masyarakat iaitu bermula daripada keluarga sendiri, kemudian kepada peringkat komuniti, kemudian kepada seterusnya paling tinggi kepada peringkat kerajaan lah, perlu memainkan peranan
dalam memberikan sokongan dan pertolongan kepada orang-orang sebegini untuk memastikan mereka tidak dibiarkan berseorangan dan tanpa pertolongan. Dan saya percaya kita perlu mempertekadkan usahalah dalam memberi tumpuan, sokongan dan juga support kepada mereka yang mengalami masalah kesihatan mental ataupun cuba membunuh diri. Itu saja. Terima kasih Tuan atas perkongsian sebentar tadi. Mungkin Cik Nur Rashikin nak sambung untuk mengupas isu ni? Okey, terima kasih Cik Moderator Anis. Saya tertarik dengan ulasan Tuan Lokman, iaitu sokongan dan pendedahan itu penting ya. Jika ditanyakan bagaimana kita dapat membantu mereka yang terjejas dengan kesihatan mental dan perasaan ingin membunuh diri ini, pada pendapat saya pendekatan yang paling tepat ataupun pendekatan yang paling dekat dalam menangani isu ini adalah melalui kaedah klinikal. Get help, alright? Pelbagai cara dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan, iaitu bermula daripada komuniti seperti mana yang Tuan Lokman kongsikan. Lazimnya sokongan yang diberikan oleh pengidap penyakit mental seperti kemurungan ini, selalunya kita dapat membantu mereka dengan mengurangkan beban yang ditanggung. Kerana apa? Mereka merasakan seolah-olah apabila kita membantu dengan mendengar, cakna, prihatin, mereka seolah-olah mendapat sinar baharu dalam kehidupan mereka. Ada orang yang ambil berat, ada orang yang prihatin dan cakna akan keadaan mereka. Jadi disebabkan itu, keinginan membunuh diri ini bermula daripada bebanan mereka yang mereka hadapi dan menjadi satu beban emosi buat mereka. Maka apabila telah didiagnose, menghadapi isu kesihatan mental, jadi rawatanlah pendedahan melalui kaedah klinikal. Rawatan harus diberikan. Selain itu juga sokongan masyarakat dan juga ubat-ubatan, pastikan mengambil ubat oleh pakar sakit mental mengikut kajian kes lah, menghidapi penyakit apa. Sekiranya masih saya dapati undang-undang ini lebih bersifat menghukum dan sebenarnya tidak langsung memberi rasa takut kepada mereka yang telah pun ada isu kesihatan mental untuk membunuh diri. Malahkan dia menaikkan atau menambahkan tekanan yang dihadapi oleh mereka. Itu saja ulasan saya berkenaan soalan ini. Terima kasih. Terima kasih Cik Nur Rashikin dan terima kasih juga kat Tuan Lokman atas perkongsian sebentar tadi. Nampaklah dekat sini apa yang paling penting untuk membantu individu ni semua adalah support kita as masyarakat dan juga rawatan. In fact, Cik Anis, macam Tuan Lokman ada maklumkan dan Dr. Eva pun ada maklumkan, memang wujud talian krisis kesihatan mental kebangsaan atau dipanggil talian HEAL, HEAL 15555. Selain kita ada Befrienders Worldwide, kita juga ada satu talian HEAL yang dibuka untuk membantu individu-individu yang mengalami isu inilah. Baik, saya ulang balik talian HEAL 1555 3 kali 5. 4 kali 5. 4 kali 1555. Okey, 4 kali 5. Alright, 4 kali 5. Talian ni memang kebiasaannya talian sebegini memang bagi support lah untuk individu yang ada niat nak buat cubaan bunuh diri ni. Platform untuk menyelamatkan mereka daripada cubaan membunuh diri. Okey, terima kasih Cik Nur Rashikin kerana berkongsi. Okey, sebelum kita ke Q&A session, kami ada
up dekat Instagram, kat social media kami semua berkaitan event pada hari ini. Jadi ada beberapa soalan lah yang kami dapat melalui social media kami. Yang sebelum kita ke Q&A session, mungkin kita boleh menjawab dulu soalan yang kami dapat dari social media. Boleh ke? Boleh? Kita cuba. Boleh. Boleh jawab. Okey, Jawab. baik. Okey. Soalan pertama yang kami ada, yang kami terima dari social media. Okay. Do you think the cases of suicide will decrease if Malaysia abolish the punishment? Mungkin Tuan Lokman atau Cik Nur Rashikin, siapa yang ingin mula dulu, silakan. Puan Rashikin dululah. Cik Nur Rashikin, mic. Alright. Jawapan ini masih lagi kita mencari. Sekiranya pemansuhan, kita akan membuat kajian sama ada bilangan statistik yang saya kongsikan itu semakin menaik atau menurun. Sebab ini seperti perkongsian tadi melibatkan kerjasama dan sokongan melibatkan semua pihak. Sama ada turun atau tidak, kita mansuhkan dulu. Untuk melihat keberkesanan dapat membantu mengurangkan kadar cubaan membunuh diri ataupun tidak. Itu ulasan saya. Tuan Lokman nak tambah sikit ke? Ya, saya pun mempunyai pandangan yang sama juga untuk kita tahu sama ada kadar kes cubaan untuk bunuh diri ini akan berkurangan. Kita perlu tunggu dan lihat juga, dan untuk meneliti ataupun untuk melihat sama ada bahawa kadar cubaan bunuh diri itu akan berkurangan atau bertambah selepas ia dinyah jenayahkan. Ia bukanlah mengambil masa yang pendek ya. Kadang-kadang ia mengambil masa mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Jadi kita kena tunggulah dan lihat bagaimana dia punya result dia ataupun itu saja. Okay, terima kasih. Soalan seterusnya ni berkaitlah dengan soalan sebelum ni. Adakah ada sinar di mana Seksyen 309 ni boleh dimasukkan pada masa hadapan dalam masa terdekat ini? Kalau ikutkan perkongsian daripada Menteri Kesihatan kita dalam tahun ini, September 2022, telah pun dalam proses ya, Kementerian Kesihatan telah dalam proses untuk meminda memorandum Menteri Jemaah tu, MJM. Jadi kita dalam proses untuk mengusulkan agar pemansuhan Seksyen 309 itu dilaksanakan. Ada harapan. Sama-sama kita tunggu. Ada harapan. Ada harapan, ada sirna di situ. Ya, betul. Itu saya setuju. Memang kalau kita lihat pun kerajaan sekarang tengah menuju ke arah untuk decriminalize attempted suicide. Sebab ada kajian, bukannya sekadar suka-suka nak memasukkan. Ada kajian dibuat oleh Jabatan Peguam Negara, AGC. Jadi melalui kajian itu, mereka akan melihat sama ada perlu atau tidak untuk memansuhkan Seksyen 309 itu. Baik, faham. Okey. Soalan seterusnya yang ada di Instagram kami. Sekiranya jenayah percubaan bunuh diri ini telah dinyah jenayahkan, sekiranya pada masa hadapan, where would the law stand? How do you think would the law regulate suicide moving forward? Silakan Tuan Lokman. Saya percaya untuk menjawab soalan ni seperti yang kita nyatakan tadi, kita perlu tunggu dan lihat. Kalau kita menyah jenayahkan cubaan membunuh diri ini, bagaimanakah resultnya nanti? Adakah semakin berkurangan ataupun semakin bertambah? Jika bertambah, apakah tindakan seterusnya yang perlu dibuat oleh kerajaan dan juga stakeholder yang lain. Jadi untuk menjawab soalan ni, memang sukarlah nak menjawab soalan ni sekarang, tapi kita perlu menunggu dan lihat apakah kesannya apabila Seksyen 309 itu dinyah jenayahkan pada kemudian hari. Itu saja.
Okey, cuma saya ingin menambah, terbaik jawapan daripada Tuan Lokman. Kena tahu, ideologi untuk pemansuhan ataupun jenayahkan percubaan bunuh diri ini adalah sebenarnya kita nak pastikan mangsa itu diberi peluang untuk pemulihan, bukannya diberikan hukuman. Itu saja. Okey, jadi secara harfiahnya kita kena tunggu dan lihatlah macam mana the law in the future. Ya, betul. Sebab kemudian tambahan saya rasa kita pun pernah lah cuba menjenayahkan serta undang-undang, dan apabila kita lihat apabila jenayahkan tu dia menjadi semakin serius, maka kita terpaksa ambil tindakan-tindakan lain lah, sama ada mewujudkan undang-undang lain ataupun mengambil inisiatif lain bagi membendung ataupun menangani isu tersebut. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk panelis kita pada hari ini. Okey. Soalan yang seterusnya. Would there be a possibility for the law to evolve and regulate those who triggered the other to commit suicide? For instance, we know that constant bullying could lead a person to depression and possibly suicide. But then these people would not be charged for murder and they only be charged for the bullying. So how do you think? Cik Luman Kasim dengan Cik Nur Rashidi. Kalau kita lihat kepada kanun keseksaan, ya, sebenarnya ada seksyen-seksyen yang berkaitan dengan perkara-perkara orang yang membuli sehingga seorang itu membunuh diri. Kita boleh lihat kepada mungkin seksyen 306, itu abatement of suicide, iaitu orang-orang yang mendorong seseorang untuk membunuh diri. Jadi perkara ini bukanlah satu perkara yang asing lah di bawah undang-undang jenayah, kerana terdapat banyak seksyen ataupun undang-undang yang cater kepada benda-benda ni. Cuma isu kita adalah bila orang itu sendiri yang cuba membunuh diri, iaitu yang tertakluk kepada seksyen 309. Itu saja. Cik Nur Rashidi pula macam mana? Sama pendekatan, sebab apa saya percaya DPP, Timbalan Pendakwa Raya, lebih arif dalam soal ini, dan kita pun sedia maklum yang cubaan membunuh diri ini termasuk dalam victimless crime. Tak ada mangsa, dia sendiri yang melakukan bunuh diri tersebut. Jadi seperti apa yang Tuan Lokman kongsikan, ada peruntukan undang-undang yang menghukum pihak-pihak yang menghasut ke arah membantu orang itu membunuh diri. Ada undang-undang yang disediakan. Ya, seksyen 306 kalau nak cek. Seksyen 306, boleh tengok. Okay, baik, soalan yang seterusnya. Sekejap ya. Okay. What do you think caused the discussion about attempted suicide that caught the attention of the government to try and decriminalize the act? Okay, Tuan Lokman Kasim boleh terangkan? Saya mungkin Puan Nur Ashikin sebab ini lebih kepada kajian dia sendiri. Sebab, terima kasih Tuan Lokman. Sebenarnya ada kajian yang menunjukkan rata-rata pelaku bukan sewenang-wenangnya untuk membunuh diri, tetapi bila kaji menghidapi penyakit kesihatan mental yang melibatkan isu kesihatan mental. Disebabkan kajian yang dibuat itulah mengusulkan kerajaan untuk menyah jenayahkan seksyen 309 ni, Cik Anis. Disebabkan statistik yang perkongsian tadi telah mengusulkan memberikan satu gambaran kepada kerajaan perlunya menggubal atau memansuhkan peruntukan seksyen 309. Rata-rata mendapati berpunca daripada isu tekanan yang melibatkan kesihatan mental. Itu saja. Untuk tambahan soalan lagi lah kepada Cik Nur Rashidi. What can we do to destigmatize people who have attempted suicide?
Macam mana? Macam mana? Sebenarnya untuk yang ada cubaan bunuh diri ni, ketahuilah kehidupan itu satu anugerah. Kehidupan itu satu anugerah yang terbesar buat kalian. Memang apabila kalian menghadapi sesuatu tekanan isu, kebanyakannya berfikir dengan membunuh diri itu satu langkah yang pantas dan dapat melepaskan bebanan emosi. Tidak. Di Malaysia sendiri dengan keadaan sekarang ini, selepas berlakunya pandemik COVID, kerajaan pun ambil maklum yang rakyat Malaysia tertekan. Jadi telah menyediakan platform-platform untuk yang mana yang ada rasa cubaan membunuh diri, open up yourself. Dan ada pihak-pihak yang sudi membantu kalian, terutama sekali macam tadi pengenalannya Talian Hill, you ada channel seperti Talian Hill, you ada Befrienders, dan you ada peer buddies ya, peer apa tadi Cik Anis? Peer buddies, right? Association yang ada dekat untuk kalian untuk membantu. So biarkan orang kata bagi peluang kepada diri untuk dirawat dan dibantu. Saya percaya small act matters. Dengan kita cakna, ambil berat dan prihatin dapat membantu mengurangkan beban insan yang mengambil keputusan untuk membunuh diri. InsyaAllah, kita percaya. Alright, bantu mereka. Okay, terima kasih Cik Nur Rashikin. Betul lah, kita as a community perlulah support mereka dan kita patutlah spread the awareness and spread the platform yang boleh tolong individu di luar sana yang memerlukan pertolongan kita. Macam Talian Hill, Befrienders, and mungkin juga macam apa yang SLC ada iaitu Wellbeing Buddies, peer buddies macam tu lah. Okay. Kita ke next question. Okay. There's always the notion by the general public that the decriminalization of attempted suicide would result in more cases of attempted suicide. Do you think that would be the case? Mungkin siapa yang ready boleh menjawab? Ya, mungkin saya boleh jawab. Untuk perkara ni, saya rasa orang yang bertanya soalan tu mungkin hanya membuat assumption lah, sebab kita belum tahu result dia lagi lah, sebab kita pun belum menyah-jenayahkan. Apa yang perlu kita buat sekarang dah, kita menyah-jenayahkan dahulu Seksyen 39 tu dan kita lihat apakah hasilnya. Dan saya percaya melalui usaha-usaha berterusan daripada stakeholders ataupun pihak-pihak dalam membantu mereka-mereka yang mengalami masalah kesihatan mental ni, insya-Allah saya percaya ia akan kes-kes begini akan berkurangan, insya-Allah. Itu saja. Okay, terima kasih Tuan Lokman. Mungkin Cik Nur Rashikin nak tambah sikit ke apa atas soalan tadi? Cik Nur Rashikin. Hello. Okay, Cik Nur Rashikin tak ada. Mungkin internet dia tak stabil sekarang ni. Jadi kita move on. Saya bersetuju dengan ulasan Tuan Lokman itu. Kita tunggu dan lihat. Dengar tak? Ya. Dengar. Dengar tak Anis? Ya, dengar. Oh, dengar. Okay. So, as a result, kita just kena tunggu dan lihatlah macam mana in future bila Seksyen 309 ni sudah didecriminalisekan. Bagi saya, maknanya kita tunggu dan lihat tu bukanlah kita duduk diam sajalah. Maknanya kita kena ada juga usaha berterusan lah untuk membantu mereka yang mengalami masalah kesihatan mental. Bukannya tunggu dan lihat duduk sajalah.
Itu saja. Baik. Sekejap. Okay, now. Okay, now I'll open the floor to the attendees or the participants to ask whether all of you have the questions or not regarding this topic for today. So if you have any questions, please type your questions in via the chat box below. Dan sementara kita menunggu participants untuk type soalan mereka, mungkin kita boleh baca beberapa soalan dululah dan mungkin Tuan Luqman boleh menjawab. InsyaAllah. Okay. Okay. So soalan yang pertama dari Salma Hassan. So how to change people's mindset on the fact that having suicidal intention is not a crime? Macam mana tu? Cuma soalan ni saya mungkin tak berapa spesifik untuk change mindset masyarakat ke ataupun orang yang nak membunuh diri sendiri tu, cuba untuk membunuh diri sendiri. Kalau dari segi aspek masyarakat, saya rasa kita dah point out tadi bahawa dalam memastikan perkara ini kita perlulah mendidik masyarakat kita tentang pentingnya kesihatan mental dan membantu mereka yang menghadapi kesihatan mental, dan masyarakat perlulah bersikap terbuka lah dalam menangani isu kesihatan mental ni. Kalau dari segi orang itu sendiri yang cuba untuk membunuh diri, saya rasa mungkin salah satu perkara yang mereka perlu ingat, dan saya percaya Puan Ashikin pun ada sebut tadi bahawa kehidupan ini adalah banyak perkara yang kita there's more to life lah daripada mengambil nyawa sendiri, dan mereka juga perlu sedar bahawa mereka sebenarnya tidak bersorangan. Sebenarnya banyak pihak-pihak yang boleh membantu mereka dalam kalau mungkin untuk tidak membiarkan mereka bersorangan. Ramai yang bersedia membantu secara percuma, tak perlu nak bayar pun. Jadi saya percaya kalau mereka sedar tentang perkara ini, sudah pastinya mereka akan cuba harapan bahawa tiada siapa lagi yang peduli tentang mereka. Itu saja. Okay, terima kasih Tuan Luqman. Betul lah, kita ada banyak platform kat luar sana yang boleh membantu individu yang mempunyai pemikiran, ada niat untuk melakukan percubaan bunuh diri ni, macam apa yang Cik Nur Ashikin dah kongsikan tadi, macam ada talian HEAL, iaitu nombor dia 15555, dan juga Befrienders. Okay, mungkin individu ni semua boleh try call mereka semua ni, and then ada je orang yang akan membantu, ada je orang yang sedia untuk mendengar luahan mereka yang ada masalah atau takut untuk meluahkan perasaan mereka dekat orang luar, takut untuk kongsikan, tapi mungkin boleh try call mereka ni semua. And Cik Nur Ashikin still tak ada dalam still tak boleh masuk, mungkin dia ada masalah internet. So kita move on to the next question, Tuan Luqman. Boleh. Okay. Dalam chat box by Alia Isabel, it is undeniable that professional help, especially relating to mental health, such as a counselor, psychiatrist or therapist, is not really accessible nor is it affordable in our country. One may argue that we can seek help from these professionals in the government clinic or hospitals for a much affordable rate. However, it usually takes months just for us to set up a 60 minutes appointment with these professionals.
Is there anything that we can do to make these types of services more affordable and accessible to the public? Silakan Tuan Luqman. Okay, kalau pada pengetahuan saya sendiri, services untuk berjumpa dengan profesional ini kalau di hospital kerajaan selalunya affordable ataupun mampu bayarlah ataupun mampu dapat tu tidak menjadi isu. Cuma yang menjadi isu dia adalah untuk mendapatkan khidmat daripada profesional ni, dan seperti yang soalan tu nyatakan, biasanya akan mengambil masa berbulan-bulan untuk dapat temu janji ataupun appointment untuk berjumpa dengan profesional ni. Dan saya faham mengenai perkara ini kerana kalau kita baca di akhbar ataupun di media sosial, hospital kerajaan ni terutamanya memang kekurangan profesional ataupun bahasa mudahnya doktor yang mahir tentang kesihatan mental ni. Dan dalam menangani isu ini, saya percaya bila Menteri Kesihatan menyatakan mereka akan menyahjenayahkan Seksyen 309 Kandung Keseksaan ni, mereka juga akan mempunyai orang cakap political will untuk meramaikan lagi professionals ataupun doktor-doktor ataupun pakar-pakar kaunseling di pusat-pusat kesihatan ataupun di hospital, supaya mereka-mereka yang menghadapi masalah kesihatan mental ini lebih mudah untuk berjumpa ataupun mendapatkan khidmat nasihat profesional ini semua. InsyaAllah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Tuan Luqman atas apa yang Tuan sharekan sebentar tadi. Mungkin Cik Nur Rashikin ada ke? Okey ke? Ada. Okey, maafkan saya keluar tadi, hujan begitu lebat ya. Okey, bagai ini, berkenaan dengan isu kekurangan kekangan bantuan profesional, saranan saya juga apabila pesakit mendapatkan khidmat rawatan psikiatri, alright? Dapat dengar tak Cik Anis? Boleh, jelas sekali. Okey, jelas sekali. Okey, sekiranya kalian pernah mendapatkan rawatan psikiatri, selalunya doktor-doktor akan memberi juga latihan-latihan seperti breathing teknik yang betul, and juga sekiranya menghadapi simptom yang begitu teruk, maka terus sahaja pergi kepada mendapatkan rawatan. Memang menunjukkan simptom yang begitu teruk, terus sahaja pergi kepada klinik-klinik dan hospital yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan bagi mengurangkan sakit ataupun rasa terhadap simptom tersebut. Dan in fact, kita ada juga seperti di UiTM, misalnya UiTM Puncak Perdana ya, mereka juga ada menyediakan khidmat kaunseling yang mana menggunakan teknik CBT, Cognitive Behavioural Therapy, yang mana benda ini belum lagi diwawarkan kepada secara meluas. Dan saya percaya setiap unit-unit jabatan hospital, sekiranya mereka ada additional saluran, mereka perlu mewar-warkan bagi kata pihak-pihak yang memerlukan rawatan mendapatkan rawatan yang sewajarnya. Itu saja. Baik, terima kasih Cik Nur Rashikin. Sama-sama. Okay, kita move on to the next question yang ada dekat chat box ni. Also as a reminder untuk semua participants, kalau macam ada sesiapa yang nak open mic untuk tanya secara personally, mungkin anda boleh open mic dan tanya. Okay, kita move on to the next question. Okay. In Malaysia, unfortunately, it is considered rude if a younger person tries to educate someone who is much older than them. This causes a lot of people or students who are struggling with their mental health not being able to
open up about their situations even to their own parents, which can lead to their attempted suicide thoughts. So do you have any advice for the students or any individual out there who are in a similar situation? Mungkin Cik Nur Rashikin boleh start dulu. Ataupun Tuan Lokman. Siapa-siapa yang ready. Puan Rashikin ada, boleh start. Adik ulang balik soalan adik, tak berapa dengar tadi. Minta maaf. Dan tak berapa clear dekat tempat I. Okey, apa dia tadi soalan? Okay, sorry. Okay, soalan dia, in Malaysia, unfortunately, it is considered rude if a younger person tries to educate someone who is much older than them. This causes a lot of people or students who are struggling with their mental health not being able to open up about their situations, even to their own parents, which can lead to the thoughts of attempted suicide. So do you have any advice for the students or any individual out there who are in a similar situation with this? Okey. Memang ada yang rasa susah kita nak open up dengan keluarga sebab ada yang pendapat keluarga tak faham aku. Jadi pendekatan saya adalah pilihlah telinga yang betul-betul memilih untuk mendengar dan membantu kalian. When you choose the right person, insyaAllah biiznillah, gradually masalah ini dapat diatasi. Okay? Kena pilihlah orang yang kita tengok dia dapat membantu, mendengar dan seterusnya dapat mencadangkan kita cara-cara untuk kita menyelesaikan masalah kita. Memang ini adalah stigma masyarakat yang mana kadang-kadang anak-anak tu sendiri mengambil berasa yang keluarga itu bukanlah tempat untuk mereka berkongsi, meluahkan perasaan dan emosi yang mereka hadapi dan mereka lebih selesa berkongsi dengan rakan-rakan. Jadi pilih rakan-rakan yang you tengok yang dapat membantu dan mendengar dengan secara bijaksana. That is my comment. Terima kasih Cik Nur Rashikin. Mungkin Tuan Lokman nak tambah apa-apa ke? Seperti yang Puan Rashikin cakap tu, saya pun bersetujulah bahawa kita sentiasa ada channel ataupun orang lain lah senang cerita kan yang kita boleh meluahkan perasaan. Mungkin kalau orang ni tak boleh, orang tu boleh. Kalau orang ni tak boleh, orang tu boleh. Maknanya janganlah hanya sebab seorang individu macam contohlah macam ayah kita tak nak dengar apa masalah kita, kita dah stop kat situ je. Mana kita boleh lagi cari orang lain, seperti kawan-kawan ke, ataupun macam sekarang ada talian khas yang boleh kita hubungi kan untuk meluahkan perasaan ataupun apa-apa masalah yang kita hadapi. Itu saja. Terima kasih. Dan betul juga cakap Tuan Lokman, talent itu diwujudkan khas untuk membantu individu yang memerlukan bantuan, dan yang mendengar itu, person yang mendengar itu adalah orang yang terlatih. Mereka dilatih untuk menangani isu-isu sebegini. Jadi dapatkan pertolongan melalui platform yang sedia ada. Ya betul. Talian yang macam channel yang Tuan Lokman dan Cik Nur Rashikin cakapkan tadi, macam saya kongsikanlah sekali lagi, macam talian Heal ataupun Befrienders, mungkin individu di luar sana boleh yang mempunyai niat untuk melakukan percubaan bunuh diri ni, mungkin bolehlah try call. Out there is a lot of people would try to help you, would try to support you. Betul. Saya nak tambah ni, baru-baru ni saya cuba guna TikTok, platform TikTok. Cuba kalian buat search cubaan membunuh diri. Automatically TikTok pun akan bagi link platform-platform yang kalian boleh dapatkan bantuan. Ada di mana your voice is matters. So jangan perlu risau. Tidak perlu risau. Hargai kehidupan ini. Okay, terima kasih Cik Nur Rashikin. Okay, kita move on to soalan daripada Muhammad Akmal.
apakah faktor yang menyebabkan kerajaan mengambil masa yang agak lama untuk jenayahkan cubaan membunuh diri ini? Dan apakah mekanisme jangka pendek yang kerajaan boleh lakukan sementara kita as a rakyat menunggu proses pemansuhan seksyen tersebut? Mungkin Tuan Lokman boleh berikan pandangan Tuan untuk soalan ni? Okay, ini hanya berdasarkan kepada pengetahuan saya. Saya percaya Puan Syikit mungkin ada maklumat ataupun data yang lebih banyak mengenai perkara ini. Tapi saya percaya bahawa kerajaan ambil masa yang lama untuk menjenayahkan cubaan bunuh diri ini mungkin akibat kesedaran masyarakat kita sendiri tentang kesihatan mental yang agak kurang ataupun mungkin langsung tak ada lah. Saya kurang lah, mungkin ada tapi kurang. Mengenai mekanisme jangka pendek yang kerajaan boleh lakukan, saya percaya kerajaan pun sudah mengambil langkah-langkah jangka pendek bagi menangani isu-isu kesihatan mental ni, dan seperti yang kita dah ulang banyak kali, kerajaan telah mewujudkan pelbagai channel ataupun channel lah untuk membantu mereka yang menghidapi masalah kesihatan mental ni. Dan seperti yang kita ulang banyak kali tu, seperti talian HEAL tadi kan, dan juga Befrienders. Itu saja. Saya serahkan kepada Puan Syikit. Saya bersetuju dengan saranan Tuan Lokman tu, perkongsian Tuan Lokman. Cuma kita kena tahu dek, law itu akan digubal apabila kita mendapati law itu tidak lagi relevan untuk situasi dan keadaan pada waktu tersebut. Itulah function of law. Di mana law is there untuk amend, untuk mengikut kehendak dan keadaan ketika ini. Dan kita dapati, kajian kita dapati kebanyakan yang membunuh diri itu berpunca daripada menghidapi masalah sakit mental. Jadi disebabkan itulah faktor yang menyebabkan kerajaan mengambil masa yang agak lama. Hanya setelah dibuat kajian baru kita menyedari yang hukuman bukanlah satu langkah yang sesuai kepada mereka yang melakukan kesalahan tersebut. Dan kajian mendapati instead of hukuman, pemeliharaan merupakan satu langkah yang lebih baik. Alright, diharap menjawab. Saya setuju sebab macam apa yang Tuan Lokman dengan Cik Nur Rashikin dah cakap waktu forum sebelum ni, percubaan membunuh diri adalah bukan satu jenayah. Jadi sepatutnya perbuatan ini tak patutlah menghukum individu yang melakukan attempted suicide ni semua. Jadi kita move on to soalan Nisha pula. Good morning. So what do you think caused the discussion about attempted suicide that caught the attention of the government to try and decriminalize the act? Jawab dah tadi soalan ni yang sama. Kita dah jawab dah tadi. Okay, baik. Okay, kita move on to soalan Sarah pula. A question for Ms. Shikin. So what do you think in order to help someone or save someone in the verge of committing suicide other than listening to their problems? Okay. What do you think in order to help someone or save someone in the verge of committing suicide? Pernah dengar tak hashtag? Bantu saya untuk bantu kalian. Maksudnya apa? Yang niat untuk melakukan cubaan membunuh diri ni, first thing first, dia kena sedar yang dia perlukan bantuan. Dari segi rawatan, dari segi khidmat kaunseling. Kalau tak pernah dapatkan rawatan atau khidmat kaunseling, mungkin ini adalah masanya untuk you approach dan dapatkan rawatan serta khidmat kaunseling. Kadang-kadang dengan kita start open up with our issue with the right proper channel, insya-Allah gradually, slowly but surely, you akan dapati aku boleh hadapi isu atau tekanan kehidupan. Jadi it starts with you. Bermula dengan anda. Kalau tak pernah ambil apa tindakan,
Pause, fikirkan that you berhak untuk menerima pertolongan. Alright, hasil daripada perkongsian kita hari ini, you pun tahu ada talian terbaru. Cuba instead of listening to their problem, cuba channelkan kepada dapatkan khidmat bantuan talian HEALS ataupun cuba kaedah terapi. Kadang-kadang kaedah terapi salah satu kaedah yang dapat membantu untuk mengurangkan niat membunuh diri. Sebab kadang-kadang kita yang ada niat untuk membunuh diri ni dia fikir dengan bunuh diri settle problem. Tapi rupanya bila dia start open up, start sharing, dia akan nampak ada kaedah lain. Seperti contohnya dekat Australia, bagi sesiapa yang menghidapi depression, mereka menggunakan kaedah walking buddies. Menarik kan? Walking buddies yang mana selepas subuh akan ada partner, whether you like it or not, setiap hari selama 30 minit ke sejam, jom kita berjalan. Kenapa? Apabila you berjalan, melihat suasana, melihat alam, melihat langit, you akan tahu bahawa ketika itu Tuhan masih memberikan anugerah yang terbesar dalam kehidupan you, iaitu hidup. Jadi bersyukur. Benda salah satunya yang saya dapat fikirkan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cik Nur Rashikin. Betul lah, Ya. every person is valuable in this earth. Every Betul. person have the right to live. So mungkin susah, tapi setiap individu untuk mereka yang terjejas dengan masalah ni mungkin carilah orang yang membantu. Ramai je orang yang boleh membantu individu yang mempunyai masalah atau pemikiran untuk melakukan attempted suicide ni. Tuan Lokman ada nak tambah apa-apa ke? Tak ada, tak ada. Okey, baik. So soalan yang Dayang Afrina ni macam dah menjawab, tapi mungkin saya akan baca lagi sekali. To those that have been convicted under Section 309 of the Penal Code for attempted suicide, are there form of measures taken by the enforcement agency to provide emotional support or offer programs to aid them? Mungkin Cik Nur Rashikin atau Tuan Lokman boleh membantu? Saya kalau daripada pengetahuan saya, kalau dari aspek enforcement agency ataupun agensi penguatkuasa, skop bidang tugas penguatkuasa ni dia hanya untuk tuduh di mahkamah sajalah, untuk menyiasat perkara tersebut, dan after that bukan lagi tugas mereka lah. Dan saya percaya untuk soalan sama ada selepas di-convict di bawah Section 309 ni mereka akan mendapat emotional support atau tidak, saya percaya sepanjang pengetahuan saya tiada. Mungkin isu ni mungkin boleh dipanjangkanlah kepada stakeholder, sama ada jika mereka-mereka yang dituduh ni ada diberikan emotional support ataupun dilibatkan dalam apa-apa program yang boleh membantu mereka. Mungkin Puan Nordin ada data mengenai perkara ini, saya tak pasti. Terima kasih, itu saja. Okay, terima kasih. Mungkin Cik Nur Rashikin nak tambah apa-apa ke mengenai soalan tadi? Rasanya Tuan Lokman sudah menjawab soalan ini. In terms of emotional support ataupun ada program, selalunya mereka diarahkan untuk mendapatkan rawatan lah. Daripada rawat itu kita kaji punca, apakah punca yang mereka hadapi, dan daripada situ kaedah dan metod yang bersesuaian digunakan untuk membantu mereka keluar daripada permasalahan tersebut lah. Contohnya macam anxiety, mereka akan kaji, dan selain daripada mengkaji, rawatan susulan dan juga preskripsi ubat-ubatan diberikan kepada mereka. Itu sahaja.
Okay, terima kasih untuk Cik Nur Rashikin dan juga Tuan Lokman atas kerana sudi menjawab soalan yang ada dekat chat box dan soalan-soalan sebelum ni. Okey, oleh kerana perbincangan di room A bersama Wellbeing Buddies masih lagi berlangsung, jadi untuk rakan-rakan dan participants yang ada dalam ruangan Zoom untuk room B ni, selepas ini anda boleh bergerak ke room A untuk menyertai mana-mana room dengan Wellbeing Buddies untuk menyertai perbincangan yang Wellbeing Buddies dah sediakan mengenai mental health. Dan mungkin untuk Cik Nur Rashikin dan juga Tuan Lokman, sebelum kita melakukan closing ceremony, Cik Nur Rashikin dan Tuan Lokman bolehlah berehat sebentar atau kalau nak join juga room dengan Wellbeing Buddies ni juga sangat dipersilakan. Dan sebelum kita melakukan closing ceremony, walau bagaimanapun saya mohon agar semua participants dan juga para panelis untuk masuk kembali ke ruangan main room pada 11.40 pagi sebentar nanti untuk closing ceremony. Dan untuk itu kita telah sampai di penghujung program untuk room B, bab kata pepatah. Setiap yang bermula ada penghujungnya. Jadi sebelum kita kembali semula ke main room, sebelum kita masuk ke mental health Wellbeing Buddies punya room, mungkin para panelis Cik Nur Rashikin dan juga Tuan Lokman boleh kongsikan beberapa ucapan penutup untuk para peserta kita. Silakan Cik Nur Rashikin. Tuan Lokman dulu lah. Siapa-siapa yang sudi. Okeylah. Saya start dulu. Okeylah. Terima kasih kepada pihak UiTM kerana sudi menjemput saya, terutamanya kepada Puan Nur Rashikin yang sanggup reach out kepada saya dan percaya kepada saya untuk menyertai forum ni. Dan saya harap forum ni kalau tidak dapat membantu banyak ataupun banyak, sekurang-kurangnya dapatlah memberi pengetahuan ataupun membantu sedikit tuan-puan untuk memahami isu ini dan juga mengenai hasrat kerajaan untuk decriminalize Section 309 ni. Dan saya percaya mungkin isu ini mungkin juga boleh tuan-puan sebarkan kepada ahli keluarga, kenalan, rakan-rakan dan sebagainya mengenai pentingnya kesihatan mental dan pentingnya kepada kita untuk membantu mereka-mereka yang menghadapi masalah kesihatan mental. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Tuan Lokman atas kata-kata sebentar tadi. Cik Nur Rashikin pula. Okey, saya juga sangat berbesar hati dan menghargai. Terima kasih ALSA dan juga SCLC yang sudi menganjurkan kongsian ini, dan sesungguhnya diharapkan input hasil dapatan perkongsian ini dapat dikongsikan, kita dapat mengubah perspektif mental ini, kerana dapat tidak ia juga dapat menyumbang kepada pihak ALSA SCM saya dalam mengupas isu nyah jenayah cubaan membunuh diri. Terima kasih kepada saya. Terima kasih Cik Nur Rashikin. Sebelum itu saya ingin sekali lagi berkongsi platform-platform yang mungkin para peserta boleh call lah kalau macam sesiapa mempunyai, harapnya tidak lah, tapi saya akan kongsikan sekali lagi platform yang mungkin anda boleh call untuk bantuan, untuk mendapatkan bantuan mengenai attempted suicide atau any problem that you have. The first platform will be Talian Hill, iaitu nombornya 15555, 4 kali 5.
Dan the next platform is Befrienders. Dan juga untuk UiTM juga SCLC mempunyai wellbeing buddies yang di mana mereka boleh membantu dan mereka sudi untuk mendengar apa jua masalah yang kalian ingin berkongsi. Jadi jangan risau. Around our circle there is always a people who want to hear you, always a people who want to support you. Jadi sebelum kita beralih kepada main room, kami ALSA UiTM dan juga SCLC UiTM ingin merakamkan penghargaan ribuan terima kasih kepada panelis kita iaitu Cik Nur Rashikin Sharifuddin dan juga Tuan Lokman Kasim atas masa mereka hari ini kerana sudi berkongsi pendapat dan juga kata-kata yang membantu kita semua. Terima kasih saya ucapkan. Sama-sama, terima kasih. Jadi sebelum kita beralih mungkin we could have a short photo session bersama para panelis. Peserta-peserta yang ingin membuka kamera juga amat dialu-alukan. I will pass the floor to the technical team. Okay, everyone, please open your camera if you want. So in the count of, okay, we wait for other people to open their camera first. Okay, if